kita. Sebab tu bila kita duduk sendirian, kita berfikir tentang berapa banyakkah amalan yang betul-betul kita buat ni lillahi ta'ala. Kita mungkin kadang-kadang dah tenggelam dengan suatu amalan. Kita dah duk buat dah, kita dah jadi AJK, kita buat je. Kita pun terlupa, kita cek semua, cek itu, cek ini, cek kualiti kerja. Tapi kita terlupa nak menyemak kualiti niat kita. Sehingga mungkin apabila kita betul-betul fikir selama ni aku buat untuk siapa? Mungkin kita buat untuk kawan-kawan kata itu kerja kita buat, orang tampak bagus. Dan orang dah puji pun kualiti kita tu. Macam cerita ni. Dan ini adalah hadis yang menyebabkan Abu Hurairah 3 kali pitam mengenangkan takut amalan kita jadi macam ni. Dan tak mustahil. Dalam banyak yang kita pergi belajar, banyak yang kita baca Quran, banyak yang kita, itu orang yang syahid. Termasuklah juga orang yang berjuang. Sama juga saya ingatkan tuan-tuan dan diri saya dalam NGO, dalam apa. Kita berjuang untuk kecemerlangan NGO ke untuk fisabilillah. Kadang-kadang kita buat benda tu, kita rasa kita namakan lillahi ta'ala. Ceramah ni saya pandai ceramah. Tuan-tuan pun kalau bagi mikrofon ni boleh, cuma dia Pak Ira tak bagi kat saya, boleh ke saya. Kita buat benda tu kerana kita dah buat. Kadang-kadang kita fikir supaya orang nampak NGO kita lebih baik daripada NGO lain. Supaya orang nampak kita punya tempat lebih baik daripada tempat. Faqad qil, benda tu telah pun orang cakap. Kadang-kadang kita telah tenggelam dalam benda ni 10 tahun, 20 tahun. Pada akhir hayat kita, akhirnya kita mungkin dapati yang kita berjuang untuk lillahi ta'ala itu tidak sebanyak mana. Walaupun panjang usia perjuangan itu, tapi kebanyakannya hanya untuk kita supaya itu, supaya orang kata ini, supaya orang nampak itu. Dan fasuhib, dan disentap kita dan dicampakkan ke dalam neraka. Kadang-kadang kita macam korban lagi untuk perjuangan. Aku berkorban, hampa tak kenang pengorbanan aku. Hampa kita kenang pengorbananku. Saya baca hadis ini untuk ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia baca hadis ni. Apabila hadis ni Syufai al-Asbahi, dia masuk berjumpa dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni pernah jadi khalifah sahabat Nabi. Dan dia baca kepada Muawiyah hadis ni. Pitam Muawiyah. Terdiam, terduduk, menangis. Dan Muawiyah menyapu wajahnya. Kemudian Muawiyah menyatakan, Sadaqallahu wa rasuluhu, benarlah Allah dan Rasulnya. Dan dia membaca firman Allah Ta'ala, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma 'amilu wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kemudian Muawiyah membaca firman Allah Ta'ala, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sesiapa yang inginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, Tuhan balas balik di dunia ini amalan mereka, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangkan. Siapa yang beramal untuk dunia, kita buat kebajikan supaya orang puji kita,
Tuhan akan bagi orang puji. Sebab tu kita lihat ahli-ahli korporat besar hatta yang bukan Muslim, semua dapat pujian yang hebat. Dunia menyanjung macam-macam nama-nama. Janji Tuhan dia bagi. Kalau kita derma kerana pun kita bubuh cek sebesar-besar tu kan, lebih besar daripada pintu rumah kita, kita bagi, orang akan kenang. Ada orang bubuh nama dia dapat, bukan kata kita salah, kita tak salah. Tapi Tuhan kata siapa yang mau perhiasan dunia dan perhiasan, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami bagi kat dia. Wa hum fiha la yubkhasun, tak, Tuhan tak akan kurang. Nama akan dapat, pujian akan dapat. Janji Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kata, ulaika alladhi laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang yang di akhirat tidak dapat habuan melainkan neraka. Wa habita ma sana'u, maka gugurlah, jatuhlah apa yang mereka lakukan. Wa batilun ma kanu ya'malun, maka batil, sia-sia apa saja yang telah mereka kerjakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hadis ni walaupun simple dan tajuk yang selalu kita cakap pasal ikhlas, orang yang cakap tajuk ikhlas macam saya ni belum tentu ikhlas. Dahsyatnya ikhlas. Orang telefon, Assalamualaikum. Orang yang jadi ustaz kan, ustaz tolong cakap tajuk ikhlas. Dia boleh pergi cakap tajuk ikhlas, dia cari tajuk, dia cakap ikhlas. Tapi dia sendiri belum tentu ikhlas. Kita collect hadis-hadis, kita collect nas, kita cakap. Sebab itu semua perkara di dalam agama diletakkan yang pertama, niat. Yang pertama, niat. Saya ingatkan dah diri saya bahawa amalan yang sedikit yang ikhlas lebih baik daripada amalan yang banyak yang tidak ikhlas. Jika ada yang tak ikhlas yang telah kita lakukan dalam hayat kita, kita istighfar, minta ampun pada Tuhan, mintalah dia bagi balik pahala. Kita janji, kita taubat, kita tak mau. Dan tak ikhlas ini tuan-tuan, satu penyakit yang merungsingkan orang. Kita buat satu jasa, orang tak kenang, kita serabut. Kita buat nak jadi famous, tak jadi famous, geram. Kita buat nak bagi kita popular, kita tak popular. Katakan tak menjadi pasal orang lain lebih popular. Dan dunia ini ada had dia. Dunia ada had. Tuan-tuan tengok artis-artis yang hebat, umur sampai 40 tahun, 50 tahun, suara masih hebat lagi. Tapi zaman dah habis, datang orang baru, suara mungkin tak hebat, dia pula naik. Dunia ada had. Pemimpin juga ada had, datang dan pergi. Kalau kita buat jasa kerana kita nak harapkan supaya orang kenang jasa kita, kita akan kecewa. Dia akan satu tempoh orang kenang, kemudian orang akan pergi, masa kita akan pergi. Berapa banyak orang yang hebat dahulu, kita lalu kita tengok orang bubuh nama jalan tu, jalan ni, kita jalan Datuk, Datuk ni, jalan Datuk ni. Siapa dia Datuk ni, kita dah tak ingat. Orang dulu tahulah dia ni Datuk apa. Akhirnya dia nama jalan, nama bangunan. Dunia berakhir. Allah itu karim. Karim, pemurah. Dunia ini tidak bernilai sehelai sayap nyamuk pun. Kalaulah kurniaan Tuhan yang diberi kepada kita itu terhenti di dunia ini saja, nampaknya belum lagi menzahirkan sifat kemuliaan, kepemurahan Tuhan. Kerana hakikat kurniaan yang sebenar di akhirat. Di dunia tuan-tuan dapat, kita orang puji, lepas puji apa? Banyak tengok dalam internet, banyaknya nama aku. Lagi lepas tu apa? Orang boleh, banyak mana manusia boleh makan dan minum? Banyak mana? Akhirnya berdiri depan cermin, macam saya cerita tadi, tengok-tengok aku pun dah tua.
Masa pun dah habis. Dunia. Takkan lepas orang puji tiba-tiba dapat tambah umur lagi 5 tahun, tambah lagi puji. Dunia dia akan pergi. Sebahagian kita mungkin dulu banyak cita-cita dia hebat. Sekarang ni tak banyak yang tinggal lagi bagi dia. Dunia. Kalaulah kita kata kemuliaan, pemurahan Tuhan itu hanya terhenti pada dunia ini saja, tidak zahirlah kepemurahan tentang yang hebat. Kan Tuhan kurniakan di akhirat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan tidak pernah terlintas pada andaian manusia. Tetapi oleh kerana yang sedikit ini, kita selalu tertipu. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang telah menyebabkan engkau tertipu mengenai Tuhanmu yang Maha Pemurah? Kata para ulama tafsir, Allah meletakkan jawapan di dalam soalan. Kenapa kita tertipu? Kerana Tuhan itu pemurah. Dia tak kata ma gharraka bi rabbikal azim, ma rabbuka bi rabbikal rahim, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan engkau tertipu dengan Tuhanmu pemurah? Kerana pemurahnya dia. Kita buat bukan kerana dia pun dapat juga kat dunia ni orang puji. Masih lagi. Oleh kerana banyak sangat pemurah dia itu, lalu kita dapat, kita terlupa tentang hakikat kehidupan sehingga kita tertipu. Ghurur. Hadis-hadis Nabi SAW yang kita baca, banyak yang mengingatkan kita tentang hakikat ini semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan perkara yang besar ini pada kita. Tuan-tuan, nak ceramah mudah, nak pergi buat kebajikan pun mudah, yang selalu saya sebut. Tapi perkara yang paling sukar dalam hidup kita ini ialah berperang dengan diri kita sendiri, bertarung menentang diri kita sendiri. Pasal kita tiap hari berurusan. Dan dunia ini, kadang-kadang orang tak kenang jasa kita, kadang-kadang orang petikai kita. Kadang-kadang orang kata, kita fikir aku yang buat banyak dulu boleh, tiba-tiba dia ketepikan aku. Kita akan kecewa dengan hidup ni. Tapi agama telah daripada awal menghapuskan kekecewaan ini dengan memasukkan supaya kita ikhlas di dalam amalan. Hadis ini ringkas saja, tetapi maknanya yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah.